Hello, tim Doramita, apa kabar? Saya bawakan sebuah dorama yang lazat untuk halwa telinga Anda. Ringkasan ini pendek dan segar. Adakah Anda bersedia? Inilah kisah yang luar biasa ini. Siri ini bermula dengan On Yu, seorang pelajar muda yang sedang menunggu bas, bersedia untuk menghadiri hari pertama persekolahan di sebuah institut baharu. Kerana gementar dengan perubahan itu, dia memberi jaminan kepada rakannya melalui telefon bahawa dia tidak mahu pergi. Walau bagaimanapun, dia cuba menenangkan On Yu dengan mengingatkannya bahawa di institut baharu itu, mereka boleh belajar bersama. Selepas meletakkan telefon, dia mula menonton video penyanyi kegemarannya, seorang pemuda bernama Jisak yang tiba-tiba muncul di sisinya dan menyentuh bahunya untuk bercakap dengannya. On Yu tidak mampu mempercayai apa yang sedang berlaku dan siapa yang akan percaya. Jadi dia melihat skrinnya berulang kali untuk melihat sama ada itu benar-benar dia, Jisak, yang selepas memperkenalkan diri, memberi jaminan kepadanya bahawa mereka akan menjadi rakan sekelas, memandangkan dia belajar di institut tempat On Yu baru sahaja berpindah. Berita itu mencetuskan kegembiraan On Yu yang dengan cepat hilang rasa gementar. Apabila tiba di institut tersebut, ibu On Yu menulis pesanan kepadanya supaya mencapai grade yang baik dan kemudiannya, semasa sesi pengenalannya, guru itu memberi jaminan bahawa Jisak ialah ketua kelas dan oleh itu, jika dia mempunyai sebarang keraguan tentang sesuatu, dia boleh bertanya kepadanya. Kemudian, rakan On Yu yang bernama Ye Chen masuk ke dalam kelas tanpa mempedulikan Jisak langsung, yang mengingati dengan perasaan rindu ketika mereka pernah berkawan dahulu. Selepas itu, Ye Chen duduk di sebelah On Yu dan mengajaknya untuk pergi makan bersama. Sebaik sahaja mereka pergi, salah seorang rakan sekelas mula bercakap tentang On Yu, tetapi seorang lagi gadis yang bernama Somang menegurnya dan memberi amaran bahawa dia tidak mahu mendengar suaranya. Apabila bersama, On Yu dan Ye Chen mula berkongsi perkembangan hidup masing-masing selepas 3 tahun tidak berjumpa, hanya berkomunikasi melalui telefon. Kemudian Ye Chen bertanya kepada On Yu sama ada dia menyukai institut itu dan dia menjawab bahawa dia gembira dapat melihat Jisak setiap hari. Walau bagaimanapun, Ye Chen mengelak daripada bercakap tentangnya sama sekali. Kita sudah tahu kenapa. Apabila kembali ke kelas, On Yu memperkenalkan diri di hadapan Somang dan menawarkan gula-gula sebagai tanda persahabatan. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar institut untuk melihat kemudahan yang ada dan apabila menemui sebuah piano, dia segera pergi untuk memainkannya. Jisak yang mendengar melodi itu menghampirinya bersama Somang dan salah seorang rakannya bernama Heiyun, dan selepas memuji betapa hebatnya dia bermain piano, mereka menawarkan untuk menyertainya dalam sebuah kumpulan muzik. Sedar akan kegugupan On Yu, Jisak memberi jaminan bahawa mereka tidak akan memaksanya untuk menyertai mereka dan dia boleh mengambil masa untuk memikirkannya. Tetapi betapa hebatnya tawaran itu. On Yu kemudian kembali ke kelas dan selepas melihat poster kumpulan muzik itu, dia mulai yakin bahawa dia harus mengejar impiannya sementara rakan-rakannya terus menggalakkannya untuk menyertai. Kemudian Jisak berada di rumah bersama Somang dan Heiyun bercakap tentang jumlah tontonan video lagu terbaharunya. Kemudian Heiyun berkeras bahawa dengan pengenalan piano daripada On Yu, kualiti muzik mereka boleh bertambah baik dengan ketara, jadi dia meminta Jisak untuk bercakap dengan Ye Chen supaya dia cuba memujuknya. Sementara itu, dia teringat hubungan buruk yang dialaminya dengan rakannya itu pada masa kini. Saya tidak sabar untuk mengetahui apa yang berlaku di sana, bukankah Anda juga begitu? Kemudian, semasa On Yu bercakap dengan Ye Chen tentang cadangan yang mereka buat kepadanya, Jisak muncul untuk bertanya sama ada dia telah membuat keputusan. Walau bagaimanapun, dia menjawab bahawa dia masih belum begitu yakin. Di rumahnya, On Yu membuka kotak yang berisi kenangan tentang kumpulan muzik tempat dia bermain pada masa lalu, tetapi pada saat itu ibunya muncul dan menggesanya supaya fokus pada pelajarannya dan mengetepikan muzik. Pemusnah keseronokan. Esokan harinya, beberapa orang pelajar mula mengganggu On Yu, tetapi Somang dan Heiyun muncul untuk membelanya dan selepas keluar untuk bercakap bersama-sama seketika, On Yu menunjukkan kegembiraannya kerana mempunyai persahabatan mereka. Bagi pihaknya, Jisak menghampiri untuk bercakap secara pribadi dengan Ye Chen yang kelihatan keberatan disebabkan masalah yang mereka tanggung sejak dahulu lagi. Aduh, beritahulah apa masalahnya. Pada saat itu, On Yu muncul dan pergi bersama Ye Chen.
Dia menggesa Ye Chan untuk menyertai kumpulan muzik itu bersamanya, mengingatkannya walaupun dia menolak betapa hebatnya dia sebagai penyanyi selama ini. Pada waktu malam, Onyu akhirnya yakin dan mula mengubah muzik untuk kumpulan itu, dan pada hari berikutnya, dia memaklumkan keputusannya untuk menyertai ahli-ahli lain yang dengan cepat meraihkan kemasukannya bersamanya. Kemudian, video So Mang membawa pulang sisa makanan dari restoran tempat dia bekerja tersebar ke seluruh institut. Jadi Onyu dan rakan-rakannya mula memikirkan cara untuk membantunya. Walau bagaimanapun, apabila mereka menghampirinya untuk bercakap, dia menolak kerana rasa malu yang dirasainya dan pergi sendirian untuk kemudian menghabiskan masa bekerja bersama neneknya. Onyu dan Hae-yeon tidak berputus asa dan pada suatu petang mereka memutuskan untuk pergi ke gerai tempat neneknya bekerja untuk bercakap dengannya. Dan apabila So Mang tiba, mereka memaklumkan kepadanya bahawa mereka telah berjaya memadamkan video itu dan memberi jaminan bahawa dia tidak perlu berasa malu. Selepas semua ini, dia meminta maaf kepada rakan-rakannya atas sikapnya dan mereka bersama-sama mengembalikan senyuman mereka. Pada suatu pagi, semasa Onyu membersihkan koridor institut, dia memerhati di hadapannya orang yang bertanggung jawab menyebarkan video So Mang itu. Jadi dia memutuskan untuk menyiramnya dengan air sebagai membalas dendam di bawah pandangan tajam Ji-sak yang ketawa menyaksikan segala yang berlaku. Kemudian, Onyu dan Ji-sak berlatih bersama di piano dan mereka bertemu selepas kelas, di mana dia memberikan kepada protagonis itu yang kagum dengan bakatnya sebuah bukunya sendiri yang berisi lagu gubahannya. Di rumah, ibunya menemui kertas-kertas tempat dia menggubah muzik dan selepas mengambilnya, dia memberi amaran kepadanya supaya tidak mensia-siakan masa depannya, yang menyebabkan Onyu menangis dan dia menelepon Ye Chan untuk berjumpa dengannya. Apabila bertemu, dia menceritakan kejadian itu, namun lelaki itu sengaja mengusiknya dan memperlekehkan perkara yang serius tersebut. Beberapa hari kemudian, Ye Chan sekali lagi mengganggu Onyu di perpustakaan di bawah pandangan Ji-sak yang menghantar pesanan kepadanya untuk keluar dari situ dan berjumpa secara pribadi di bilik lain. Dan di sana, dia menjelaskan pelajaran yang tidak difahami oleh Onyu dan selepas itu, dia mengaku kepadanya bahawa pada masa lalu dia tidak dapat menyanyi kerana rasa tidak yakin pada diri sendiri. Yang dijawab oleh Onyu bahawa dia ialah penyanyi kegemarannya dan bahawa dia tidak boleh, sekali-kali tidak boleh berputus asa. Dan adakah tiada ciuman? Nampaknya masih belum. Kemudian mereka semua bertemu bersama-sama makan pizza apabila tiba-tiba gadis-gadis itu pergi dan meninggalkan Ji-sak dan Ye Chan berdua-duaan. Tiba-tiba Ji-sak cuba bercakap dengannya, tetapi dia masih menunjukkan rasa curiga dan cuba untuk pergi. Walau bagaimanapun, malangnya bagi dia, gadis-gadis itu telah pergi ke pusat karaoke dengan membawa kunci pintu. Terima kasih kepada perkara ini, selepas suasana sunyi yang panjang antara mereka berdua, Ji-sak berjaya memohon maaf kepadanya dan mengingati zaman ketika mereka sering menyanyi dan bersama-sama. Aha, saya sudah tahu. Kemudian ditunjukkan bahawa masalah antara mereka berdua berpunca daripada salah faham Ye Chan yang menyangka bahawa Ji-sak memutuskan untuk memulakan kerjaya solonya sebagai penyanyi tanpa memikirkan tentangnya, sedangkan sebenarnya dia menolak tawaran muzik yang mereka buat kepadanya kerana agensi itu enggan mengambil mereka berdua. Jadi akhirnya Ye Chan memohon maaf kepadanya dan mereka menyambung semula persahabatan mereka. Beberapa jam kemudian gadis-gadis itu menerima pesanan daripada mereka berdua yang memaklumkan tentang perkara yang berlaku, dan apabila mereka tiba di tempat itu untuk menjemput mereka, mereka mendapati mereka sedang tidur sambil bersandar antara satu sama lain. Ebo. Kemudian semasa gadis-gadis itu bercakap, Hae-yeon berasa marah dengan sikap So Mang yang ditegurnya kerana dia melayannya secara berbeza sejak kedatangan Onyu. Dengan cara ini, So Mang pergi pada waktu petang ke sebuah taman bersamanya untuk cuba menenangkannya dan menunjukkan kepadanya bahawa tiada apa yang berlaku. Walau bagaimanapun, Hae-yeon menangis teresa-esa. Pada saat itu, Onyu dan rakan-rakannya yang sedang menyaksikan adegan itu dengan bersembunyi di sebalik semak menyediakan kek untuk Hae-yeon bersempena hari lahirnya dan muncul secara mengejut untuk mengucapkan tahniah kepadanya, berjaya mengubah air mata kesedihannya menjadi kegembiraan. Dengan peredaran massa, Hae-yeon kembali menjadi dirinya yang dahulu dan hubungan antara Onyu dan Ji-sak semakin erat.
Pada masa yang sama, protagonis itu coba meningkatkan kemahirannya bermain piano untuk satu persembahan. Walau bagaimanapun, semasa dia mengambil beberapa gambar bersama rakan-rakannya, dia mengaku kepada mereka tentang perasaan gemetar yang dirasainya, tetapi mereka menggalakkannya memandangkan potensinya yang sangat besar. Dan dengan cara itu, Onyu terus berlatih. Dan memandangkan dia tidak mempunyai piano di rumah, dia berlatih di atas helaian kertas yang dilukisnya sendiri sebagai piano. Bagi memberinya semangat, Ye Chan menggesa Jisak untuk membantunya mencapai impiannya, supaya dia meneleponnya untuk berjumpa secara pribadi dengannya yang mencetuskan kegembiraannya. Apabila bersama, Jisak mula menyanyikan salah satu lagu yang digubah oleh Onyu, yang secara tidak sengaja mengukir senyuman lebar pada wajah protagonis kita, yang kemudiannya mengaku kepada rakan-rakannya tentang perasaan yang mula dirasainya terhadap Jisak. Kemudian tiba hari persembahan dan Jisak serta Onyu mencapai kemasyhuran selepas menyanyi bersama-sama dengan cara yang luar biasa, sehingga ke tahap protagonis itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan institut tersebut untuk mengkhususkan diri dalam pengajian musik sekaligus mencapai impiannya. Dan begitulah berakhirnya dorama yang hebat ini. Pengajarannya ialah, jika Anda mempunyai impian, kejarlah. Jika Anda berasa takut, buangkan atau hadapilah. Dan jika Anda mempunyai rakan, jagalah mereka dengan baik dan beritahu mereka bahwa Anda menyayangi mereka. Tolong bantu saya dengan tanda suka, komen bahagian kegemaran Anda, langgan dan aktifkan pemberitahuan. Sehingga jumpa lagi.